أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah, sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sama-sama kita berselawat kepada Nabi 10 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita dan memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah hingga ke saat ini masih lagi memberikan kita kehidupan dan masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita mempelajari hadis-hadis Nabi-Nya. Niat utama kita membaca dan mempelajari hadis-hadis ini ialah bertujuan untuk mencari ilmu dan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ini di dalam kehidupan kita. Pada pagi ini kita akan membaca hadis-hadis berkaitan dengan larangan
menyebut-nyebut pemberian dan sebagainya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita disuruh supaya berderma. Kita disuruh supaya berwakaf. Kita digalakkan supaya bersedekah. Kita dianjurkan supaya membuat hibah. Ini semua adalah pemberian-pemberian sunat yang dianjurkan oleh agama kepada kita, demi untuk supaya kita ini tidak menjadi insan yang bakhil dan kedekut, dan tidak menjadikan harta benda sebagai Tuhan yang disembah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita supaya bersedekah, menginfakkan harta ke jalan Allah, mewakafkan harta ke jalan Allah, maka kita ikut cakap Allah, kita buat. Kita tak ikut cakap nafsu kita. Itu namanya kita telah mentauhidkan Allah. Kita telah mendahulukan Allah. Kita tidak mengikut nafsu kita, kita tak mengikut kata hati kita. Kita telah mengagungkan Allah di situ. Namun begitu, setelah kita menjunjung perintah Allah di dalam bersedekah, kita perlu menjaga adab yang kedua selepas kita bersedekah. Apa adabnya? Yang pertama sekali kita nak sentuhkan dekat sini, jangan kita menyebut-nyebut kembali, jangan kita mengungkit-ungkit kembali sedekah, wakaf, hibah yang telah kita lakukan itu. Dan yang keduanya, jangan kita mengambilnya kembali. Jangan kita mengambilnya kembali. InsyaAllah kita akan dengar hadis-hadis berkaitan perkara ini. Al-Imam Nawawi dalam bab ini telah meletakkan sepotong ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Ini ajaran Islam. Ini akhlak Islam yang dianjurkan kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ya, mereka itu dianjurkan supaya bersedekah. Tetapi setelah kita bersedekah, jangan sekali-kali kita buat dua perkara yang ditegah oleh Allah ini. Apa dia? Menyebut-nyebutnya kembali, ya, dan juga kita menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah itu. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Orang-orang yang beriman itu siapa dia? Orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahnya itu dengan menyebut-nyebut kembali pemberiannya, dan dia tidak pula menyakiti perasaan orang yang menerima pemberian tersebut. Ini sifat orang yang beriman. Ibarat kata, kadang-kadang setengah-setengah guru mengatakan bahawa selepas kita memberi ini, kita kena lupakan saja. Ada dua perkara dalam hidup kita ni kita kena lupakan, jangan dikenang lagi, jangan dicakapkan lagi, jangan dipikirkan lagi. Apa dia?
kebaikan yang kita buat pada orang lain. Jangan kita fikir-fikir kenang-kenangan lagi, lupakan. Kemudian kesakitan yang orang timpakan kepada kita, kejahatan orang kepada kita, lupakan. Jangan dikenangkan lagi. Itu semua nanti boleh merosak jiwa. Itu semua boleh merosakkan pahala. Itu semua boleh menjadikan kita nanti hilang keikhlasan, dan pahala kita akan jadi seperti debu-debu yang bertaburan. Sabar dengan kejahatan orang kepada kita. Sabar itu ada pahalanya. Jangan dikenang lagi. Lupakan pemberian kita kepada orang. Lupakan kebaikan kita kepada orang. Jangan disebut-sebut. Jangan dicanang-canang. Nanti dia boleh merosakkan pahala amal kita. Lupakan saja. Itu yang dikatakan, bila kita memberi, biarlah tangan kanan tak tahu yang tangan kiri kita memberi. Mari kita dengar hadis Nabi SAW. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Daripada Abu Dzar, Nabi SAW telah bersabda. Apa sabda Nabi? Thalathatun, ada 3 kelompok. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat tidak akan berbicara, tidak akan bercakap langsung dengan 3 kelompok ini. Bukan saja Allah Taala tidak mau berkata-kata, bercakap dengan mereka, wala yanzuru ilaihim, dan Allah pula tidak akan melihat langsung ke arah mereka. Allah tidak mau berkata-kata, tidak mau bercakap dengan mereka. Allah tidak mau melihat ke arah mereka. Bukan itu saja, wala yuzakkihim, dan Allah pula tidak akan mengampuni dosa mereka. 3 perkara Allah Ta'ala akan buat kepada 3 jenis manusia ini. Apa dia? Pertama, Allah Ta'ala tidak akan berbicara langsung dengan mereka. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak akan melihat langsung ke arah wajah mereka. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan langsung dosa mereka. Ini 3 manusia ini. Kita minta lindung dengan Allah daripada tergolong dalam 3 golongan ini. Walahum azabun alim, dan bagi 3 golongan ini, bagi mereka azab Allah yang sangat pedih. Qal, berkatalah ia Abu Dzar, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Nabi pun membaca 3 kelompok manusia yang dahsyat ini dengan 3 kali ulangan. Nabi ulang 3 kali, Nabi baca 3 kali. 3 kelompok yang jahat ini, Allah Ta'ala timpakan kepada mereka 3 perkara, dan masa Nabi baca, Nabi ulang 3 kali. Menunjukkan bahawa dahsyatnya perkara ini, jeleknya mereka ini. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Abu Dzar kata, betapa kecewa dan ruginya mereka ya Rasulullah. Ya. Khabu wa khasiru, ruginya mereka ya Rasulullah. Khasiru, kecewanya, khasiru, ruginya mereka ya Rasulullah. Khabu, kecewanya mereka ya Rasulullah. Man hum ya Rasulullah. Siapakah 3 orang mereka itu? Siapakah 3 orang itu ya Rasulullah, yang di hari kiamat nanti Allah tak nak bercakap dengan mereka? Allah tidak mau melihat wajah mereka. Allah tidak mau mengampunkan dosa mereka. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Nabi SAW pun memberitahu, yang pertama, al-musbilu. Yang kedua, wal-mannanu. Yang ketiga, wal-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Nabi kata yang pertama ialah al-musbilu, yaitu orang yang memanjangkan kainnya. Al-musbilu artinya orang yang memanjangkan kainnya. Apa makna memanjangkan kainnya?
Bukan maknanya dia pergi buat potong baju di kedai, kemudian dia kata panjangkan baju saya biar melerit sampai ke jalan raya. Bukan itu maknanya. Maknanya orang ini sombong. Orang ini sangat sombong kepada orang lain. Dia kaya, dia ada banyak nikmat, rezeki. Ya, kalau zaman-zaman dahulu, zaman-zaman Rasulullah SAW dahulu, orang-orang kaya yang sombong ini, mereka suka menempah baju dia tu orang kata melesar sampai ke jalan. Bila dia pakai baju melesar sampai ke jalan tu, bila dia jalan tu orang kata baju dia sambil menyapu jalan raya. Tujuan dia buat begitu bukan untuk membersihkan jalan raya. Tujuan dia buat begitu untuk menunjukkan bahawa dia orang kaya. Tujuan dia buat begitu untuk menunjukkan bahawa dia ni orang yang hebat. Tujuan dia buat begitu supaya menampakkan bahawa dia ni lebih daripada orang lain. Itu dia. Ini orang yang buat begini, orang ini tidak akan Allah pandang wajahnya di akhirat nanti. Yang sombong, dia merasa bahawa dia lebih daripada orang lain. Dia merasakan bahawa dia lebih hebat daripada orang lain. Dia merasa bahawa dia lebih betul daripada orang lain. Ini al-musbilu. Dia memanjangkan pakaiannya dengan tujuan untuk menampakkan kesombongan dirinya. Ada pun kita dekat Malaysia hari ni, orang perempuan pun banyak juga yang bajunya melesar sampai ke jalan raya, tapi bukanlah niat untuk menyombong. Itu fashion, itu ya. Itu lain. Tapi hati-hati, jangan sampai kita buat baju begitu ada niat untuk menyombong diri. Ya, jangan sampai kita buat begitu. Janganlah menyombong diri. Sebab kita ini hanyalah hamba Allah yang kerdil aja. Kecil aja kita ni. Kekayaan kita itu, kecantikan wajah kita itu, kepandaian kita itu, lah, kalau nak dibandingkan dengan apa yang ada pada Allah, tak ada apa-apa pun. Kepandaian kita, kecantikan wajah kita, kekayaan kita, hanya itu pinjaman dari Allah yang boleh ditarik pada bila-bila masa sahaja. Jangan kita menyombong diri. Ikutlah resam padi, makin berisi, makin tunduk, makin berisi, makin membongkok, makin berisi, makin merendah diri. Itu sifat orang beriman. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala takkan pandang wajah dia. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa dia. Dan Allah Ta'ala tidak akan bercakap dengan dia di akhirat nanti. Wal munfiku wal mannanu, itu al-mannan. Al-mannan ni yang kita nak bincang ni. Apa itu mannan? Orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Dia suka sebut-sebut pemberiannya. Yang itu tanah tu saya yang wakaf tu. Dia tu belajar, saya yang taja tu. Oh, dia beri bagus. Bila dia memberi memang bagus. Bagus. Tetapi dia minta dipuji. Dia memberi tetapi dia minta dikenang. Dia memberi tetapi dia minta supaya dia diangkat orang. Al-Mannan suka menyebut-nyebut pemberian dia dengan tujuan untuk mendapat pujian, dikenang orang dan sebagainya. Ini Al-Mannan. Jangan buat begitu. Sebab apa? Sebab rezeki yang kita beri itu sebenarnya dia hanyalah pemberian Allah yang dipinjamkan kepada kita. Terlupa kita. Bahawa bila kita bersedekah, kita hanya memanjangkan nikmat Allah kepada orang yang telah ditakdirkan untuk menerima nikmat Allah. Itu saja. Rezeki yang ada pada kita itu hanya pinjaman dari Allah untuk kita, bagi menguji adakah kita ini hamba yang bersyukur ataupun tidak. Itu saja. Dan bila kita memberi, sebenarnya kita kena merasakan bahawa kitalah yang memerlukan kepada pemberian itu. Bukan si penerima itu yang memerlukannya. Bila kita memberi, bila kita bersedekah, kita kena merasakan bahawa kitalah yang memerlukan kepada pemberian itu. Kitalah yang lebih perlu kepada bersedekah itu. Bukan penerima sedekah itu, bukan penerima pemberian itu. Kita. Mengapa? Memang kita perlu sangat kepada bersedekah. Pertama sekali, ya,
Bersedekah ini kita perlu untuk menghilangkan rasa bakhil dalam diri kita. Bakhil akan merosakkan diri kita. Kita perlu kepada bersedekah. Kita perlu sangat kepada orang untuk menerima sedekah kita. Kenapa? Untuk merapatkan silaturahmi kita. Untuk memanjangkan umur kita. Kita perlu bersedekah dan kita perlu sangat kepada orang untuk menerima sedekah kita. Kita kena rasakan begitu. Jangan disebut-sebut apa yang telah kita berikan. Ini al-Mannan, satu sifat dosa besar yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyap mulut kita selepas memberi, lupakan, jangan dicerita walaupun sedikit pada orang lain. Apatah lagi kalau dengan kita mencerita itu boleh menyakitkan hati si penerima. Gitu ya. Ini kadang-kadang kita ibu bapa ni, kita marah ke anak kita. Kita dah besarkan anak kita. Kita dah bagi dia susu, sekolahkan dia. Tiba-tiba bila dah besar, anak tak balik rumah. Maka mak bapak ni kadang-kadang dia terlupa, dia jadi al-Mannan. Akulah yang membesarkan kau dulu, aku yang hantar kau ke sekolah, aku sampai bergadai bergolok tahu nak tengok kau masuk universiti. Dia sebut tu untuk menceritakan ketidakpuasan hati dia, tetapi sebenarnya dia telah jadi al-Mannan. Dia telah jadi al-Mannan. Jangan begitu. Ya. Kadang-kadang isteri pun boleh jadi al-Mannan juga. Isteri ingat. Ya, saya tak sangka abang ni begini. Saya dah gosokkan baju abang, saya dah masak untuk abang, saya dah itu tu. Tiba-tiba tergamak abang buat begini. Yang kita dah masakkan untuk suami itu, yang kita dah gosok baju dia, yang kita dah itu semua adalah pengorbanan kita. Itu bila kita berkahwin ni sebenarnya kita sedang membina ladang akhirat. Bila kita berkahwin, kita sedang membina ladang akhirat. Segala khidmat kita dalam perkahwinan itu merupakan cucuk tanam kita untuk kita petik di akhirat. Perkahwinan merupakan ladang akhirat. Apa pasal nak kita ungkit-ungkit lagi? Sama juga dengan suami. Hati-hati. Ya, kalau aku tahu daripada kecil aku picit-picit kau sampai mati. Ya, anak jenis tak kenang budi. Anak jenis tak kenang budi maknanya kita nak budi kita dibalas. Jangan jual syurga Allah. Kita sebagai ibu bapa telah berkorban untuk anak-anak. Allah menanti dengan syurga. Biarlah kalau mereka tidak membalasnya. Kenapa? Sebab balasan dari Allah itu lebih besar. Bukan bermakna bila saya sebut begini maka kita kempen kita pada anak-anak tak payah balas jasa mak bapak. Bukan. Kita sebagai mak bapak ni tak payahlah nak mengharapkan balasan daripada mereka. Bahkan sampai kita menyebut-nyebut mengungkit-ungkitnya pula. Karena ini al-Mannan. Ya, ini al-Mannan. Baik. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Ya, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dia nak lakukan produk dia, lalu dia membuat sumpah palsu. Allah, ini produk yang terbaik. Ribu orang beli dah, tapi semuanya pembohongan. Ya, jadi gitu. Jangan kita bersumpah palsu. Jangan. Ya, itu dia. Ini hadis Nabi ni. Kadang-kadang bila kita tak baca hadis Nabi, kita sangkakan apa yang kita buat tu benda kecil. Tapi sebenarnya di sisi Allah dia besar. Besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja kebaikan kita sorokkan. Kebaikan yang kita buat menjadi rahsia antara kita dengan Allah. Ya. Ya, Ustaz, senyum pun dikira sedekah. Ya, senyum pun sedekah juga. Tapi janganlah duit banyak tapi senyum aja sedekah tak nak. Nabi SAW sebut hadis tentang sedekah ni pada sahabat-sahabat yang mana? Sahabat-sahabat yang tidak berkemampuan untuk bersedekah secara fizikal. Ya, mereka tengok orang-orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar bersedekah, Masya Allah, separuh harta mereka, suku harta mereka. Yang sahabat-sahabat Nabi yang fakir ni, ya Rasulullah, kalau begitu syurga tu hanya milik mereka sajalah, kami tak boleh sedekah.
bagi menjaga hati mereka, Nabi meluaskan maksud sedekah. Ya, Nabi meluaskan maksud sedekah. Antara sedekah itu kita buang ranting-ranting kayu di jalanan yang boleh menyakitkan orang, itu pun sedekah. Antara sedekah itu senyum di wajah kawan kamu, itu pun sedekah. Itu ya, sedekah. Tapi jangan pula kita ngungkit pula, aku dah senyum dekat engkau itu, kau tak balas pun senyum aku. Jangan, itu ungkit. Itu mengungkit. Kita senyum sudah, itu rahsia kita dengan Allah. Ya, kaedahnya apa? Bila kita buat sesuatu kebaikan, jadikanlah ia rahsia antara kita dengan Allah. Kita bertahajud di malam hari yang gelap gulita, yang sejuk, itu rahsia kita dengan Allah. Jangan diceritakan pada orang lain. Kita bersedekah, pergi dekat masjid pukul 3 petang, waktu orang tak ada, kita masukkan duit dalam tong masjid, itu rahsia kita dengan Allah. Jangan dipanggil kameraman, jangan dipanggil suak khabar nak tangkap gambar kita. Ya, karena itu rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berniat nak ajar anak, boleh ke ustaz? Tak boleh puan. Ya, tak boleh. Jangan, kita nak ajar anak ni banyak caranya. Jangan dengan cara mungkit-mungkit kebaikan kita pada anak. Pertama sekali, anak kita akan rasa ibu kita tak ikhlas. Banyak lagi cara lain kita boleh guna untuk mengajar anak-anak supaya menjadi anak yang mengenang budi. Carilah cara lain banyak. Ya, memberi contoh daripada perbuatan keluarga orang lain. Bila kita baca hadis ini, hadis-hadis nabawi, bila didengari oleh anak kita, insya-Allah mereka akan berubah. Tak payah kita nak ungkit kebaikan kita terhadap anak-anak kita. Ya, baik. Saya nak bacakan satu lagi hadis Nabi SAW. Salah satu daripada perkara yang ditegah bila kita telah memberi, apa dia? Minta balik. Itu tadi Al-Mannan. Ini dia minta balik. Dia dah bagi, kemudian dia minta balik. Mari kita dengar hadis Nabi SAW. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW telah bersabda. Qal, Nabi kata apa? Allazi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Hadis muttafaqun alaih. Masya-Allah. Nabi kata, orang yang menarik semula pemberiannya, dah beri, minta balik. Orang yang menarik kembali pemberiannya itu adalah seperti anjing yang memakan muntahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu permisalan yang Masya Allah, bila kita dengar tu kita rasa jelek sangat. Anjing sudahlah ia binatang najis mughaladzah. Ya. Anjing ni dia ada satu sifat, bila dia muntah, dia rela jilat balik muntah dia yang busuk itu. Itulah sifat anjing. Nabi SAW menyerupakan orang yang telah memberi tetapi minta kembali seperti anjing yang hina ini. Sebab itu dia menjadi satu dosa besar. Bila Nabi SAW memberikan satu permisalan yang sangat jelek, menunjukkan Nabi suruh kita jauhkan benda itu sejauh-jauhnya, tiba-tiba kalau dilakukan juga, maka ia merupakan satu dosa kepada kita. Bila dah beri, lepaskanlah. Dia dah jadi milik orang lain. Kita beri yang itu pun tujuannya untuk kita menolong dia. Kita beri yang itu pun tujuannya untuk kita mendapat keredaan Allah. Mengapa kita nak membatalkan pahala pemberian kita? Hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut, mathalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi kamathalil kalbi, ya, yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi fayakulu. Wa fi riwayatin al-a'idu fi hibatihi kal-a'idi fi qai'ihi. Ya, perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian mencari-cari muntahnya
muntahnya, lantas dimakannya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, orang yang menarik kembali pemberiannya adalah seperti orang yang memakan muntahnya sendiri. Jadi, bila Nabi SAW memberikan perumpamaan yang jelek, itu artinya Nabi memandang perbuatan mengambil kembali pemberian itu merupakan satu perbuatan yang sangat jelek. Tapi kalau sebelum diterima oleh pemberinya lah, ya, katakan saya nak beri kepada Ali RM20. Ya, saya pun start kata nak pergi rumah Ali. Ya, tiba-tiba dalam perjalanan tu tengok saya rasa tak jadilah, saya pun tarik balik. Itu tak apa. Sebab apa? Sebab Ali belum lagi memegangnya. Ali belum lagi menerimanya. Boleh tarik. Tapi sekali dia dah terima, kita tak boleh balik menariknya kembali. Buruk dan jelek akhlak tersebut. Habis tu Ustaz, macam mana kalau dia ni, kita beri dia tapi dia tak pandai nak guna Ustaz. Saya bagi dia kereta untuk dia pergi masjid. Tiba-tiba kereta tu terletak dekat situ. Dia tak pergi ke masjid. Saya nak ambil baliklah kereta tu. Ini macam mana hukumnya ni? Itu ya. Perkara ini pernah berlaku kepada Sayyidina Umar. Kita dengar hadis ini. Ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qal, hamaltu ala farasin fi sabilillah. Fa'adha'ahu alladhi kana indahu fa'aradtu an ashtariyahu wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, kata Sayyidina Umar, saya menyedekahkan seekor kuda kepada seseorang yang berjuang pada jalan Allah, tetapi kuda itu disia-siakan olehnya. Maka saya bermaksud untuk membelinya dan saya berprasangka bahawa ia mahu menjualnya dengan harga yang murah. Jadi Sayyidina Umar dia bagi kuda tu kepada seseorang untuk tujuan pergi jihad fisabilillah. Tapi orang itu dia mempersia-siakan kuda tersebut. Sayyidina Umar dia tak nak rampas. Dia nak pergi beli. Dia tak nak rampas, dia tak nak tarik balik. Dia nak pergi beli. Dengan harapan orang itu akan jual kembali dengan harga yang murah. Nampak tu? Tapi Sayyidina Umar rasa macam nak tanya Nabi dululah. Nak tanya Nabi dulu, boleh ke tak boleh benda ni? Aku dah beri kuda ni pada dia, ya, tapi tiba-tiba dia mensia-siakannya. Boleh tak aku bukan nak ambil balik, cuma nak beli dengan harga yang murah. Harap-harap dia boleh jual dengan harga yang murah. Boleh tak benda ini? Maka fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashtarihi wa la ta'ud fi sadaqatika. Nabi kata, janganlah kamu membelinya dan janganlah kamu menarik kembali sedekahmu itu. Jangan, kata Nabi. Wa in a'taqahu bidirhamin, walaupun ia memberikan kepadamu dengan harga semurah sedirham pun, jangan Umar. Ya, kenapa? Ya, fa innal aida fi sadaqatihi kal aidi fi qaihi. Sebab apa Nabi tak benarkan? Ya, Nabi kata kerana sesungguhnya orang-orang yang menarik balik sedekahnya adalah seperti orang yang memakan kembali muntahnya. Jadi begitu larangan Nabi kepada Sayyidina Umar. Walhal Sayyidina Umar bukan nak tarik begitu saja, nak beli. Itu pun Nabi menegahnya. Apatah lagi kalau orang itu menariknya begitu saja. Dan sekarang dewasa ini berlaku, tuan-tuan. Mak bapak telah mewakafkan hartanya untuk dibuat surau, untuk dibuat pusat tahfiz. Tapi itulah orang dulu-dulu ni, mereka tidak mendokumentasikan pemberian itu, pemberian wakaf itu. Lalu dibina sekolah, dibina surau. Tiba-tiba surau itu setelah berpuluh-puluh tahun duduk di tempat yang orang kata harganya melambung naik berjuta-juta. Maka ketika itu keturunannya selepas itu dan selepas itu menuntut kembali tanah tersebut.
Bila diberitahu ni ayah kamu dah wakafkan, mana surat? Surat tak ada. Lalu dibawa lawyer pula lawan. Akhir sekali jatuh kembali tanah itu kepada keturunannya yang tidak mengenal dosa pahala. Bayangkan kalau perkara ini berlaku. Merampas hibah, meminta kembali hibah, meminta kembali sedekah. Hibah sedekah ni bukan benda wajib. Itu pun ditegah. Apatah lagi benda yang telah diwakafkan, tiba-tiba kita minta kembali. Ini ditegah. Ini ditegah sama sekali. Karena itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, cantiknya bila kita mendengar setiap hari hadis-hadis Nabawi, supaya kita dapat tahu mana yang elok, mana yang keji, mana yang mengikut sunnah Nabi, mana yang jauh daripada sunnah Nabi. Mudah-mudahan istiqomahnya puan-puan mengikuti kelas pengajian hadis ini akan membekalkan kepada kita maklumat-maklumat yang baik, membekalkan kepada kita ilmu-ilmu yang baik untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab itu saya nak kempen, ya, perbanyakkan lagi ahli dalam grup kita ini, supaya ilmu-ilmu hadis ini, maklumat-maklumat baik ini dapat kita kembangkan dengan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita yang lain. Saya rasa itu saja untuk kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baik dapat kita ambil daripada kuliah ini, dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.